Okey. Kita bercerita tentang Siva Rasa tadi. Siva Rasa, MP Sungai Buloh Siva Rasa mendakwa SPRM membuat tindak balas terhadap pusat khidmatnya setelah membagikan isu pemilikan saham Azam Baki Dewan Rakyat. Menurut Siva Rasa, pengurus pusat khidmat dan juga anak saudaranya KR Nevin telah dipanggil SPRM pada 21 Januari lalu dan dimaklumkan dia akan didakwa atas kesalahan rasuah berhubung insiden 4 tahun lalu. Apa yang dikatakan sebagai kesalahan rasuah itu berbangkit daripada acara pada Ogos September 2017. Pada Ogos, saya secara terbuka membangkitkan kepada Jabatan Immigration tentang bagaimana ahli perniagaan Bangladesh Monomiah Sidikur Rahman secara korup mendapat permit untuk bekerja membersihan dan kaki tangan hotel warga Bangladesh menggunakan dokumen palsu dan meminta Ketua Pengarah SPRM menyiasat dan mengambil tindakan. Tiba-tiba pada 21 September 2017, 3 kaki tangan pusat khidmat saya iaitu Naben, Joshua dan juga Nicole Kam ditangkap SPRM, direman 4 hari dan disiasat atas dakwaan cuba untuk mendapatkan luang daripada Monomiah untuk tidak membawa isu itu. Ahli Parlimen itu menegaskan bahawa dakwaan itu adalah palsu, berniat jahat dan tidak berasas. Saya membawa kaki tangan bukan dalam kedudukan untuk mengawal apa tindakan. Dia macam ni. Nak kata orang tu rasuah, kenapa Monomiah ni nak pergi bagi rasuah kepada pegawai Siva Rasa? Sebab masa tu dia bukan menteri 2017. Kalau dia bagi duit kepada pegawai menteri, okeylah, logik kita pada kata dia rasuah. So dia nak bagi duit kepada pegawai Siva Rasa tu kenapa? Tak nampak elemen rasuah dekat situ. Tetapi apa yang berlaku? Again, fear mongering, acara untuk menakut-nakutkan. Ditakutkan rakyat, ditakutkan orang yang buat, yang bersuara, ditakutkan, dibuat, dia tekan dengan cara pelbagai cara. Dia tangkap, dia dakwa, dia put charges. Ni tuan-tuan, ni kena dakwa. Kena dakwa maksudnya lepas dia masuk lock up ni 21 bulan, 22 dia masuk lock up. Masuk lock up duduklah 3-4 hari, masuk pendakwaan. Mungkin satu hari nanti dia akan didapati tidak bersalah. Tetapi yes, dia dapati tak bersalah. Nayalah member. Nayalah. Dah tak, tiba-tiba dia dapati tak bersalah. Tetapi dia menghantar signal kepada rakyat. Signal apa? Signal supaya takut kepada kerajaan yang ada sekarang. Kita telah kembali kepada kerajaan, zaman kerajaan yang menakut-nakutkan rakyat. Kita telah kembali kepada kerajaan yang menjadi kuku besi dengan cara menakutkan rakyat. Siapa dulu yang buat macam ni? Mahathir. Siapa ingat dulu? Zaman dulu Sabah bersuara tangkap ISA, tak ada bicara. Memang ISA akta tu telah dihapuskan, tetapi elemen tu dalam perlembagaan masih ada. Dia masih boleh tangkap kita tanpa bicara. Boleh. Apa kita tak boleh? Boleh lagi. Tapi tak di-invokekan lagi, tak dibuat lagi. Tapi benda tu boleh dilakukan. Jadi, again, kita akan berarak ke arah itu. Saya risau kita akan berarak ke arah itu. Tetapi kalau kita tak kental dalam menghadapi ini, tuan-tuan dan puan, saya risau kita akan kembali ke zaman di mana BN memerintah dengan sewenang-wenangnya for another 50 years. Sebagaimana mereka memerintah sebelum ini for 20, 30, 40, 60 years. Itu yang kita risaukan. Last kali saya bawakan apa yang kenyataan daripada Mak Sabu berkenaan dengan kemah besar. Saya kena cari dulu. Mak Sabu mengatakan hari ini, kalah 2 PRN, PH perlu kembali kepada gagasan kemah besar Mak Sabu. Presiden Amanah Muhammad Sabu menggesa PH untuk kembali kepada gagasan kemah besar yang digunakan sewaktu menghadapi PRU14 sehingga membawa kepada kemenangan mereka. Okey, saya jawab yang ini dulu. Pada PRU14, ada istilah kemah besar hanya di Sabah. Pada masa itu warisan tak masuk Pakatan Harapan. Betul? Warisan tak masuk PH. Sedangkan Bersatu pada masa itu menyertai PH. Maksudnya di Semenanjung, kita semua adalah di bawah PH, termasuk Bersatu. So istilah kemah besar itu sebenarnya tidak ada. Dan kita tak belajar kan apa yang berlaku dengan kemah besar tersebut. Tuan-tuan, saya nak tanya tuan-tuan, kalau rumah kita bocor, kerja paling senang kita ambil kemah, kita letak atas bumbung. Betul tak? Itu kerja paling senang lah, cepat. Sebab apa susahnya kita nak kena cari mana bocor, lepas tu kita kena baiki, tukar atap, kos lagi, ambil masa, lepas tu kena test kalau hari hujan, takut bocor lagi, baiki lagi. Itu ambil masa. Saya kata kalau kita kalah Pakatan Harapan PRN 2 PRN, PH perlu kembali kepada gagasan kemah besar. Bagi saya itu adalah satu pendapat yang salah. Sepatutnya kita kena kembali melihat bagaimana kita boleh membaiki parti kita.
Bagaimana kita boleh membina balik kekuatan kita? Di mana kelemahan kita? Mengambil cara singkat, cara mudah sebegini adalah cara untuk kita nak kembalikanlah. Dan akhirnya kita menyerahkan nasib kita kepada orang lain. Tuan-tuan, kalau kita nak bersama dengan katakanlah kita dah bersama khemah besar, Pejuang hari ini membuat pengumuman bahawa dia akan bertanding lebih 40 kursi. Okey, kita bersama dengan Pejuang. Berapa kursi kita nak bagi kepada Pejuang? Adakah Amanah sanggup bagi semua kerusi Melayu dia kepada Pejuang? Kalau sanggup, silakan. PKR takkan kompromi. Tapi takkan lagi PKR yang kena kompromi. Lepas itu, kalau Pejuang benar-benar nak menyebut tentang khemah besar, muda nak sebut tentang khemah besar, kenapa tak apply masuk ke dalam Pakatan Harapan? Kenapa nak masih berada di luar? Itu persoalan yang kita tanyakan. Itu persoalan yang kita nak bawa. So, kalau kita bercakap tentang khemah besar, sebenarnya Mat Sabu, Lim Guan Eng, Anwar Ibrahim kembali ke meja, kena lihat bagaimana koalisi kita selama ini, bagaimana komunikasi kita selama ini, bagaimana penerangan kita selama ini, apa yang kita lemah, bagaimana kita boleh baiki. Kenapa saya kata kita kena brand balik logo Pakatan Harapan itu, merah itu, tukar jadi biru muda. Tukar jadi biru muda. Bagaimana yang segitiga tu kita tukarlah logo lain. Kita rebrand, bukan tak pernah buat, pernah buat. Saya bagi contoh SWP, Sarawak Workers Party, semua tak kenal. Tapi kalau tersebut Parti Bangsa Malaysia, semua kenal. Parti Bangsa Malaysia itu adalah dia rebrandkan daripada SWP, Sarawak Workers Party, yang ditubuhkan oleh bapa Larry Seng, Datuk Seng. Hai Datuk Seng. Hai Datuk. Okey kah? But my point is, it's doable. Persoalannya, kita ni, drive kita tu macam mana? Sanggup tak sanggup kita buat? Ataupun kita lebih mudah mengambil cara mudah, cara langkah mudah. Langkah mudah apa? Kita buat khemah besar lah. Rumah kita ni bocor, letak khemah lah. Temporary solution, maybe. Tapi long term solution, that will not solve the problem. Terutama kalau orang itu tidak membawa agenda kita. Kalau orang yang kita bawa ke khemah besar itu membawa agenda kita. Tuan-tuan, jangan salah anggap. Jangan salah anggap. Seolah-olah mengatakan bahawa saya nak bantai Amanah. Tak. Oh, saya tertarik dengan komen ni. Ada yang kata Treasure Aiswardi tak tahukah pemimpin PKR sekarang sedang bersiap nak bergabung dengan UMNO? Bukan saya kata saya tak tahu. Tapi soalan saya, pemimpin PKR yang mana? Ini bukan sekarang, ini cerita, kamu punya cerita tu cerita lama. Cerita masa kerajaan nak jatuh, Muhyiddin Yassin. Itu cerita lama. Lain kali bawa cerita baru lah, cerita lama tu dah basi lah. But my point is, balik kepada apa yang kita kena lihat sekarang ini. Kita kena tengok kembali ke dalam diri kita. Kita tengok kembali ke dalam perjuangan kita. Macam saya sebut itu kan, Jordan B. Peterson sebut dalam buku dia 12 Rules for Life. Dia kata apa? Rule number 6, set your house in order before you criticize the world. Betulkan rumah kita dahulu sebelum kita nak kritik dunia. Dengan itu saya kata, saya bawa pesanan yang paling utama sebenarnya, go back to the drawing board. Lihat balik kelemahan kita, lihat balik kat mana kita kurang, lihat balik kat mana Pakatan Harapan itu kurang, Amanah DAP PKI itu kurang, kat mana kita boleh tampung. Macam saya kata, sekarang ini pemilihan parti tak lama lagi. Yang paling utama kita kena betulkan balik daripada timbalan ke bawah itu. Dalam PKR, kita kena bawa orang yang betul-betul tahu, membawa gagasan yang betul, bukan setakat hanya nak jawatan, hanya kerana nak pangkat, hanya kerana nak glamour, hanya kerana nak kedudukan. Kita nak bawa mereka yang benar-benar boleh tahu membawa formula kemenangan, dan insya-Allah membawa kemenangan sekali lagi kepada kita dalam PRU yang akan datang, kerana bukan kerana jawatan, kerana kita nak membawa agenda reformasi yang kita perjuangkan selama ini. That's it.